Sambung fasal yang ke-11 yang muka surat 43. Tajuknya ialah sampai tujuan kehambaan. Ya, sampainya tujuan kehambaan. Sekali lagi kita mengulangi bahawa diri kita tidak lebih daripada seorang hamba dan tugas kita adalah tugas menyempurnakan kehambaan diri kita kepada Allah. Dan ada waktunya kita sampai dalam mencapai matlamat dan tujuan kehambaan kepada Allah. Tapi ada waktunya kita gagal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita rasa syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi bicara ringkas kita berkaitan dengan kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Kita sambung fasal yang ke-11 yang muka surat 43. Tajuknya ialah sampai tujuan kehambaan. Ya, sampainya tujuan kehambaan. Sekali lagi kita mengulangi bahawa diri kita tidak lebih daripada seorang hamba dan tugas kita adalah tugas menyempurnakan kehambaan diri kita kepada Allah. Dan ada waktunya kita sampai dalam mencapai matlamat dan tujuan kehambaan kepada Allah. Tapi ada waktunya kita gagal. Dan begitulah kehidupan kita, dan kita harap suatu ketika nanti Allah yang menerima kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah untuk pagi ini ada satu kaedah, cara bagaimana Imam Arsalan memberitahu kepada kita untuk kita sama-sama mencapai tahap kehambaan tersebut. Maka beliau mengatakan, ma salahat lana wa fika baqiyatun li siwana. Kamu tidak layak untuk kami. Kami di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fika baqiyatun li siwana, sedangkan pada kamu masih ada bahagian yang tersisa kepada selain kami. Kamu tak layak untuk kami. Maknanya kita tidak menjadi hamba yang benar-benar layak menjadi hamba yang sempurna kepada Allah kalau dalam kehidupan kita, dalam diri kita masih tersisa baki-baki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni, sebelum kita baca kat bawah tu, Allah Subhanahu wa taala ni dia nak kepada kita apa? Seluruh diri kita, seluruh hidup kita, jiwa kita, apa lagi, segala-galanya adalah untuk Allah. Maka di saat Allah melihat kita ni telah menyerahkan seluruh diri ni, pada zahirnya, pada batinnya, pada susahnya, pada sehatnya, pada segala-galanya, di saat itulah Allah Taala akan bersama dengan kita, membantu kita, mengurus kehidupan kita dan segala-galanya. Sebab tu barulah kita faham. Saya lah, di saat mungkin kita ada pengalaman masing-masing, masa saya duduk dengan guru-guru saya, bila kita lalui apa yang dia ajar kepada kita, akhir sekali baru kita kata, oh macam tu rupanya. Macam tu maksudnya apa? Di saat kita susah, tapi kita masih bergantung dengan diri kita, maka Allah biarkan kita dulu. Faham? Di saat kita kita sakit, kita pun masih bergantung pada ikhtiar kita. Ikhtiar tu mesti, jangan salah faham ni kata-kata ni. Kata-kata ni kita nak faham selangkah ke depan.
Kalau nak duduk pada tahap yang sama, itu silakan, tak ada masalah. Sebagai orang awam, kita ni kalau belajar, kalau boleh kita tak nak belajar dah khatam kitab, 2 kitab, 3 kitab, duduk takat tu juga, tak mau. Jadi pemahaman kita, pada akal kita, pemahaman kita, pada rasa hati kita, kita cuba langkah ke depan. Jadi kalau kita nak duduk tahap yang sama, itu terserah pada kita. Tapi kalau contoh, usaha ikhtiar itu mesti. Tapi kalau selagi mana kita usaha dan ikhtiar dan bergantung pada usaha itu, maka Allah biarkan kita dulu. Okay. Allah nak apa? Kita usaha, kita ikhtiar, kita buat sepatutnya kita buat, kita rancang sepatutnya kita rancang, tapi seluruhnya itu kita serah kepada Allah. Ketika itu Allah mengambil alih untuk mengurus kehidupan kita. Itulah di antaranya. Jadi maksudnya sebelum kita baca yang bawah tu, kamu tidak layak untuk kami. Tidak layak mana tidak layak untuk jadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak layak untuk menjadi kekasih Allah. Tidak layak untuk menjadi hamba yang sempurna kepada Allah. Belum layak. Okay. Alah, puan-puan dulu kan, kita dulu pun kadang-kadang kita bagi syarat juga kepada orang kan. Kalau you nak jadi kawan I, begini. Kalau tidak begini, tak payah. Kalau you nak berkongsi kehidupan dengan saya, begini. Betul tak? Apatah lagi kalau you nak hidup semati dengan I, macam ni. Kalau you tak sanggup mati untuk I, tak payah. Ya ke? Betul kan? Kita bagi syarat kat orang, kadang-kadang syarat tu maksimum. Kenapa? Kalau tak sanggup untuk hidup susah, senang dengan I, tak payah jadi pasangan I. Betul kan? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sanggup untuk hidup dan mati kerana Allah, tak sanggup susah dan senang kerana Allah, tak sanggup apa lagi? Tak sanggup menyerahkan seluruh dunia dan akhirat ini kepada Allah, maka Allah kata belum cukup untuk kami. Apa maksudnya kalau kita faham? Cuba bagi tahu sikit apa maksudnya. Allah nak apa sebenarnya? Jujur, benar, ikhlas, setia, apa lagi perkataan-perkataan. Allah nak semua sekali daripada kita. Dan tidak baki untuk orang lain, dan tidak berbaki untuk diri sendiri. Itu Allah. Dia begini, kadang-kadang kita dengan orang lain kita dah okey dah. Kita dengan Allah, kita dah serah diri kepada Allah. Tapi ada lagi untuk diri sendiri. Itu pun Allah tak nak. Macam tu. Allah tak nak juga. Kalau kita kata, okeylah, kita sayang Allah, tapi ada sikit lagi kita sayang diri kita. Kita sanggup korbankan apa saja kepada Allah, tapi ada sedikit lagi kita berbaki untuk diri kita. Yang tu Allah tak nak. Hatta untuk orang lain pun kita tak nak dikongsi. Allah tak nak kita berkongsi hidup dengan orang lain. Allah juga tidak nak berkongsi hidup kita dengan diri kita sendiri pun tak nak. Ini pelik. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh diri ini sepatutnya kita duk baca. Tapi baca kita, kadang-kadang kita tak menghayati kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Seluruh hidup ni. Apa hidup ni? Berkeluarga, bermasyarakat, berekonomi, beribadah. Seluruhnya ini untuk Allah. Bukan untuk orang lain dan bukan untuk diri sendiri pun. Kita kadang-kadang untuk orang lain boleh. Untuk diri sendiri kadang-kadang ada masih berbaki. Kenapa solat? Sebab nak masuk syurga. Itu pun tak nak. Pelik juga kan? Itu pun Allah tak nak. Habis untuk apa solat? Untuk Allah. Habis kalau Allah nak bagi apa? Ikut dia lah. Dia punya pasal lah. Kan tadi kan untuk dia. Dia menghargai tak atau dia tidak, itu tak ada masalah. Itu serah pada dia. Macam kita buat baik yang ikhlas kan. Kita buat baik, kita ni ikhlas buat baik. Dia terima kasih ke dia tak terima kasih, itu dia punya pasal lah. Kita dah buat baik, kita dah ikhlas. Tapi kita ni kadang-kadang, terima kasih pun tak. Okey, nak juga terima kasih ya. Kalau ya pun, terima kasih lah. Itulah kita. Berarti ada sesuatu lagi berbaki, tersisa-sisa. Ini lah. Baik. Jadi apa yang, tapi maksud yang paling jauh kita baca nota kaki angka 55 tu. Seorang hamba yang masih berinteraksi kepada Allah, berhubung dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah dengan nafsunya, yang ni yang kita tak nak. Ya, untuk kepentingan dirinya. Maka rupa-rupanya ada orang ni, walaupun dia sembahyang, tapi sembahyang ikut nafsu. Tahu? Depan orang celup, rukuk, sujud, depan orang baca Quran, berlagu kan. Belakang orang. Maka ada kepentingan diri sendiri pada nafsu. Sebab apa? Berbelah bahagi. Dia nafsu ni apa nafsu ni? Nafsu ni dia nak tunjuk kat orang. Nafsu apa? Nafsu dia nak dipuji. Nafsu apa? Nafsu dia nak berbangga-bangga. Apa lagi nafsu? Tak
tanyalah nafsu masing-masing. Ataupun untuk kepentingan diri. Macam saya sebut tadi, solat untuk apa? Untuk syurga. Solat untuk apa? Nak dapat pahala. Solat untuk apa? Untuk murah rezeki. Solat duha kan nak murah rezeki. Maka masih berbaki untuk kita. Solat duha untuk siapa? Untuk Allah. Murah tak murah rezeki, itu Allah. Ya. Allah Ta'ala ni sebenarnya, kita tak solat duha pun banyak rezeki. Betul tak? Rezeki yang melimpah-limpah ni bukan solat duha pun kan? Solat duha akhir-akhir ni je pun dia banyak sikit. Masa muda-muda dulu mana ada solat duha. Subuh betul-betul pukul 8. Tak adalah contohnya lah. Betul. Akhir-akhir ni lah baru solat. Dah lah akhir-akhir umur baru solat duha. Solat untuk kepentingan diri sendiri pula, bukan untuk Allah. Ini yang Allah tak nak. Sebab itulah kita terhegeh-hegeh dalam mendekatkan diri pada Allah. Sebab Allah kata, kamu belum layak untuk menjadi kekasihku. Okey ya, untuk jadi wali-wali Allah. Baik, kemudian maka dia tidak sesuai untuk mencapai tahap kehampiran dan kecintaan. Ni. Engkau tidak sesuai, tidak layak untuk aku. Untuk apa salah satunya? Untuk menjadi orang yang muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada orang ni memang terlalu dekat dia dengan Tuhan. Dia cakap sepatah pun Allah makbul. Dia buat apa pun Allah redha. Dekat dia dengan Allah. Yang keduanya yang paling kemuncak lagi ialah kecintaan. Allah mencintai kita dengan cinta sepenuhnya. Sehingga dia menjadikan kita kekasih-kekasihnya. Ya. Dengar, subhanallah, kita tengok orang-orang yang telah menjadi kekasih Allah. Ya, mereka diberi kelebihan oleh Allah. Dia boleh solat malam, tiap-tiap malam. Boleh baca Quran khatam dalam 2-3 hari khatam. Solat malam pula bukan 10, 20 rakaat, ratusan rakaat. Kenapa? Allah dah jaga dia, Allah dah kawal dia, Allah dah urus dia. Kita ni kenapa? Kerana masih bergantung pada diri kita sendiri. Ya? Boleh faham insya-Allah ya? Ada soalan tak? Inilah maksudnya. Minta maaf dah puan-puan, tuan-tuan. Jadi isteri ni dah mula kena apa? Okey. Dah mula dah jangan bergantung dengan suami, jangan harap pada suami, jangan lagi ada suami dalam hati. Jangan duk sibuk lagi dengan suami, jangan duk kawal suami. Contoh. Jangan dah. Kalau abang nak ke mana silakan. Habis you tak nak ikut? Tak, I tak nak ikut. You nak buat apa? I nak solat. Wah. I nak duduk dalam bilik, I nak solat. I nak baca Quran, I nak berzikir. I nak bercinta dengan Allah. I nak menjadi kekasih Allah. Dulu I dah lama jadi kekasih abang. Bukan okey sangat pun kan. Kadang-kadang abang kasih kat saya, kadang-kadang abang tak peduli pun kat saya. Contoh, jangan cakap macam tu. Ya, kalau suami terasa, tak ke mana juga kita. Ya, jangan buat orang terasa. Terutamanya suami sendiri. Betul ya? Ya, kita pun jangan buat isteri terasa. Jangan buat. Tapi kalau nak terasa, itu dia punya pasal. Kita jangan buat dia terasa. Tapi dah dia nak terasa. Orang ni ada perasaan kan. Kadang-kadang kita cakap lembut pun dia terasa juga. Memang betul ada orang ni. Kita tak bermaksud apa-apa pun dia terasa. Ada 1 hari 2 hari saya tulis dalam Facebook saya. Ramai yang terasa. Saya tak cakap apa pun. Saya cakap pasal diri saya je. Tapi ada dia koyak juga. Dia terasa. Tak ada. Kita tak cakap pun apa-apa pun. Tapi tuan-tuan, sebab tu saya ulang lagi sekali ya. Sebenarnya lelaki ke perempuan cuma lebih kepada orang perempuan lah. Sebab orang perempuan ni kan dia ada banyak perasaan kan. Dia lebih kepada perasaan. Jadi orang perempuan ni rosak kerana perasaan. Emosi. Kadang-kadang orang lelaki pun sama juga. Ya, padahal orang tak rasa apa pun kat kita. Kita yang lebih-lebih terasa. Tengok orang tu. Duk tengok kita tu. Dia kata kat kita lah tu. Lah, dia tengok je pun. Dia tak cakap apa pun. Betul ya? Tapi kita lebih-lebih mencetuskan rasa diri kita sendiri. Tak sepatutnya, tak selayaknya. Ini masalah kita. Jadi rasa ni tolong jaga. Terutamanya rasa dengan Tuhan. Jangan berbelah bahagi rasa dengan Tuhan. Mencintai Allah, merindui Allah. Ingin menjadi hamba kepada Allah. Ingin serahkan seluruh diri ini pada Allah. Okey, boleh ya insyaAllah ya? Baik, kemudian yang kedua, faiza hawaltas siwa afnaika angka. Itu dia ada dua perenggan. Perenggan pertama di situ. Jika mana? Faiza. Fa tu maka, iza apabila. Tapi dia terima jika. Boleh juga. Jika kamu buang hawaltas siwa, jika kamu buang daripada dirimu akan selainnya.
Ya. Buang daripada diri kita, dari segi fokus kita, matlamat kita, tujuan kita, termasuk rasa hati kita, buang daripada akan selainnya. Nya di situ kembali kepada Allah. Ya. Nya itu kembali pada Allah. Jadi apa maksud? Seluruhnya dalam diri kita hanyalah Allah. Ya. Hanyalah Allah dalam diri kita. Dari segi apa? Dari segi rasa, tahu? Dari segi rasa, dari segi fokus, dari segi tujuan. Bukan dari segi zat tu jangan salah faham begitu, itu sesat. Ya. Maka fasalah lana, maka kami akan lenyapkan kamu. Ya, salah saya tu. Masih di situ. Afnainaka angka, kami akan lenyapkan kamu daripada diri kamu sendiri. Di saat kita dah buang daripada diri kita, yang ada dalam diri kita adalah Allah, dalam bentuk kita beriman pada Allah, bertauhid pada Allah, bertakwa pada Allah, jujur sebenar dengan Allah. Ketika itu Allah Ta'ala akan lenyapkan kita daripada diri kita. Apa makna lenyapkan kita daripada diri kita? Ialah Allah akan hilangkan perasaan, tujuan, matlamat, kepentingan untuk diri kita sendiri. Seluruhnya untuk Allah. Ayat tadilah, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup dan mati kita untuk Allah. Apa lagi? Semuanya untuk Allah. Untuk diri sendiri, tak ada. Tak ada untuk diri sendiri. Ya, kerana kita ni datang dari Allah. Apa yang kita lalui hidup ni semua dari Allah. Dia yang bagi, dia yang memberi, dia yang mengurus, dia yang mentadbir, dia yang menjaga. Betul ya? Kita sedar tak selama ni yang jaga diri kita adalah Allah? Ke kita sendiri yang menjaga diri kita? Apa yang kita jaga pada diri kita? Jaga makan. Jaga minum. Jaga ubat. Makan itu pun rezeki dari Allah. Minum itu pun rezeki dari Allah. Ubat itu pun sembuhnya dari Allah. Apa lagi? Tapi kadang-kadang yang ini menjadi masalahnya sebab kita tak menginsafi diri. Kita tak menyedari diri. Kita merasakan diri kita yang melakukan segala-galanya. Akulah yang buat itu. Akulah yang buat ini. Akulah yang usaha itu. Akulah yang dapatkan itu dan ini. Sekarang aku jadi begini ni sebab aku rajin. Ya ke? Ke orang ada lagi orang lebih rajin pada kita. Sebab aku kuat. Ada lagi yang lebih kuat daripada kita. Tapi tidak mendapat sebagaimana apa yang kita dapat. Apa lagi? Yang cerdik. Yang pandai. Yang berilmu. Ini golongan-golongan ahli ilmu. Mesti dia rasa dia berilmu. Dengan ilmu dia dah dia mencapai sesuatu. Tak. Ya, kerana orang lain lah jauh lebih berilmu daripada dia. Dia ingat dia alim sangat. Orang lain lagi alim. Macam mana? Ke dengan sebab kita solat banyak? Orang lain lagi banyak solat. Ke sebab kita baca Quran banyak? Tak. Jadi kita kena menafikan segala-galanya itu. Segala-gala adalah dari Allah. Dan untuk Allah. Dan kembali kepada Allah. Ketika itu kita akan rasa sebuah keajaiban yang tak terjangkau untuk kita fikir sebelum ni. Tak terfikir kita sebelum ni. Boleh insya-Allah ya. Kita akan sebut, kita akan rasa. Ya susah juga nak bagi tahu soal rasa ni. Ya rasa, maka yang masing-masing merasai dia akan memahami. Itu yang ada kalam-kalam yang mengatakan malam yazuq la yadri. Siapa yang tak pernah rasa dia tak akan mungkin faham. Jadi kita cuba di sini minta doa. Dia ada dua cara. Nanti tahap ni susah ni tahap ni. Tapi pertama saya sebut solat hajat. Banyak kali pun solat-solat minta dengan Allah. Yang kedua puan-puan, tuan-tuan kena doa Allah hantar seorang murabbi yang mursyid. Kerana murabbi mursyid ni dia mengajar kita bukan lagi dengan lisan-lisan dia, tapi dengan hal diri dia. Apa makna hal diri dia? Hal keadaan perjalanan dia, rasa dia dengan Tuhan. Maka ada waktu dia berkongsi rasa. Dan insya-Allah kita akan mendapat sedikit rasa bagaimana mereka merasai dengan Tuhan. Saya pernah dulu, saya doa dulu masa sekolah menengah dulu, saya masa sekolah mahad dulu. Saya suka baca kitab-kitab aulia-aulia. Kalau tanya ustaz ni kitab siapa pengarang ni? Ni kitab Syekh ni. Siapa Syekh ni? Dia ni wali Allah. Okey, baru kita baca. Maka salah satunya kita baca, kita pun rasa ya Allah, hebatnya wali-walimu ya Allah, kekasih-kekasihmu maksudnya. Boleh tak aku rasa sikit bagaimana mereka rasa? Cuba tuan-tuan doa apa pada. Saya kata, ya Allah, boleh tak aku nak rasa sikit? Ni saya berkongsi sikit tuan-tuan sekalian. Boleh tak aku nak rasa sikit macam mana kekasih-kekasihmu rasa jiwa mereka, fokus mereka kepadamu. Tapi sikit pun tak apa ya Allah. Ni kita silap minta dengan Allah kan. Allah tu kan maha kaya. Kenapa minta sikit?
Allah tu kan maha pemurah. Kenapa minta? Tak apalah, sekali pun tak apa dah boleh rasa. Kenapa minta sekali? Ini silap sekali. Tapi tak apalah, ada satu kali tu saya duduk rasa macam ni, rasa wallahu a'lam. Ini bukan dalil, sekadar apa yang boleh berkongsi rasa. Ni bukan dalil, bukan boleh macam ni ke? Tak semestinya, sebab ada orang rezekinya berbeza. Mungkin Allah nak bagi dengan cara yang lain. Tapi akhir sekali kita kata, macam ni lah barangkali. Maka satu ketikanya kita rasa macam jiwa dan hati kita ni, dia pergi, dia naik, dia rasa tenang, rasa seronok, rasa suka, rasa dekat dengan Allah. Dia jadi macam tu. Jadi kita pula duduk di sini, boleh bercakap, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Saya buat, macam ni barangkali, minta maaf tuan-tuan ya, barangkali wali-wali Allah ni jiwa dan hati mereka sudah dengan Allah. Mereka seronok dengan Allah. Tapi mereka dengan kita macam biasa. Mereka bercakap, mereka minum, mereka makan, mereka bekerja, mereka berekonomi, mereka berkeluarga. Tapi jiwa dan hati mereka dengan Allah. Alah, macam puan-puan dulu lah, puan-puan bercinta dulu kan, masa muda-muda dulu. Takkan dah lupa. Kan, samalah. Puan-puan samalah ke kita ya. Kata tak pernah bercinta ni. Rugilah. Kan tak pernah bercinta. Kan dulu kan kita duduk kat rumah. Duk cakap dengan mak, duk makan, duk mak, apa khabar ayah, macam-macam. Tapi hati duk kat mana? Hati di sana. Nun di sana bersama dirimu. Kan? Gitulah rupa-rupanya ibarat dia. Macam tu rupa-rupanya. Tapi masalah kita duduk kat rumah kita dengan mak, dengan ayah, dengan adik-beradik kita datang ke sekolah, kita apa, tapi hati kita dengan mak awak kita kan. Zaman dulu lah. Mak awak duduk kat sana. Kadang-kadang mak duduk temenung. Mak kata apa ni? Tak ada lah mak. Tak ada. Pergi sana. Tengok bumbung pun tak apa. Tengok tangga-tangga kan. Dulu. Pernah ya? Saya pernah juga. Tak ada. Allah Rabbi. Tapi saya ni, saya bagi tahu semua kat mak saya. Takat tu dulu cerita dia, tak boleh banyak. Jadi mak bagi, mak tak bagi tak. Okey, gitulah. Rupa-rupanya gitulah. Kekasih Allah dengan Allah. Itu. Tapi sekejap lah. Lepas tu baru kita fikir balik, kenapa aku minta sekejap? Tapi mungkin itu. Bahkan kata para awliya, mereka jauh lebih daripada itu lagi. Ada waktunya mereka tenggelam dalam segala-galanya. Tenggelam dalam lautan tauhid, tenggelam dalam lautan cinta dengan Allah. Yang ya. Tengok Rabi'atul Adawiyah tu lah. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Macam itulah sebenarnya. Dan lebih indah daripada kita bercinta dengan suami, dengan isteri. Okay. Ya. Tapi kena ada guru tau. Kena ada guru mursyid. Kalau tak ada guru, dia berjalan seorang-seorang lah. Kan? Alhamdulillah. Ya. Ya. Guru mursyid seorang je. Guru mursyid ni dia seorang. Dia tak ada dua. Dia tak ada tiga orang. Seorang. Dia tak boleh hintai-hintai macam tu guru. Okeylah, terima kasih Kak Ayah dengan perkongsian. Terima kasih. Baik, kita balik sini insya-Allah. Saya nak baca yang bawah tu. Tak, bukan yang bawah, ada satu lagi. Fasalahta lana fa'auda'naka sirrana. Tengok dia punya natijah dia. Ya, kami akan lenyapkan kamu daripada diri kamu sendiri, maka barulah kamu layak untuk kami. Fasalahta lana. Ketika itu kamu layak untuk kami. Fa'auda'naka sirrana, maka kami akan berikan kepadamu rahsia-rahsia kami. Di saat itu Allah buka asrar, rahsia-rahsia, rahsia ketuhanan. Itu bahasa bicara rahsia ketuhanan. Apa maksudnya? Cuba lihat kat bawah. Jika seorang hamba tersebut sudah berhubungan, berinteraksi kepada Allah Azza wa Jalla melalui kehambaannya,
Ya Allah nak sangat kita berinteraksi dengan Allah tidak lebih daripada seorang hamba, maka ada jiwa hamba. Ya, dengan rasa atau rasa rendahnya, rasa hinanya, rasa tak layaknya, macam tadilah rasa malunya, rasa kasihnya, rasa segala-galanya kepada Allah dan kerana Allah dan dengan Allah. Lillah wa billah. Maka dia sudah layak untuk mencapai tahap kehampiran dan kecintaan. Lalu dikurniakan pengenalan tentangnya iaitu tentang Allah yang disebut ma'rifatullah. Baik, yang ini kita pernah sebut lagi sekali, saya ulang lagi sekali ya. Dalam kita berinteraksi menjadi hamba kepada Allah, menyempurnakan tugas hamba kepada Allah, ada dua huruf kalau kita mudah nak faham. Dulu kita pernah sebut. Di situ dia sebut huruf tersebut. Pertama, kena ada huruf lam, iaitu lillah. Huruf lam tu iaitu huruf lam dengan makna kerana, untuk, tujuan, bagi, huruf lam. Maka buatlah segala-galanya untuk Allah. Jangan untuk selain Allah. Termasuk jangan untuk diri sendiri. Huruf lam. Tolong ingat ya, apa-apa. Nak makan lillah. Nak minum lillah. Nak tidur lillah. Nak pakai lillah. Nak berjalan lillah. Nak duduk lillah. Ni macam kadang-kadang saya tanya. Hari ni, ni macam ni. Kenapa pakai, pakai macam ni. Semua putih semua. Kenapa? Sebab hari Jumaat. Tak. Sebab Allah. Kenapa pakai hijau ni akak ni? Semua sekali ni. Sebab nak sama dengan beg kan? Tak adalah. Saya contoh. Yang terasa ni. Yang hijau. Kemudian yang lain-lain tu. Sebab sama dengan beg kan? Sama dengan baju. Kenapa tudung warna ni? Sebab sama dengan baju. Betul kan? Bukan kerana Allah lah kan? Tengok. Tengok baru nak cakap kerana Allah. Yang pakai hitam. Akak tu semua hitam. Kenapa? Sebab beg pun hitam tepi tu kan? Kenapa? Hari ni kenapa duduk kat depan? Kenapa selalu duduk kat depan? Sebab tu duduk depan kan? Kenapa duduk tengah-tengah? Kenapa duduk belakang tu? Sebab datang lewat. Minta sorry ya, jangan terasa pula kan? Saya sebab saya datang lewat dah Ustaz sampai ke belakang. Tak. Lewat ke tak lewat? Kerana Allah. Awal ke kerana Allah? Kerana kenapa berduduk belah kanan saya? Kenapa? Sebab selalu saya sebelah sini lah kan? Ni. Kita orang lelaki ni kenapa duduk sini? Sebab sini aja tempat kami Ustaz. Sini aja. Kami tak boleh datang ke sini. Ini punca kita. Sebab apa? Sebab kita lalai daripada mengingati Allah. Jadi sepatutnya seluruh ni kerana Allah. Jadi tolong ambil perhatian. Makan kerana Allah. Tak makan pun kerana Allah. Kita datang pun kerana Allah. Habis mungkin minggu depan kita tak dapat datang pun. Sebab apa? Sebab sibuk. Tak. Sebab kerana Allah. Oh, yang ni memang susah nak buat. Memang susah. Ya, sembahyang boleh kerana Allah. Baca Quran boleh kerana Allah. Zikir boleh kerana Allah. Tapi kalau sekadar nak siram bunga, siram je lah. Sebab belum siram pagi ni kan. Siram lah. Tak. Kerana Allah. Kita kan pokok bunga tu kan ada hak dia. Dia ada hak dia. Dia nak minum. Dia nak makan. Sebagaimana kita minum, kita makan. Maka kita buat kerana Allah. Kerana Allah suruh jaga makhluk-makhluk dia. Tapi memang susah nak jadi macam ni. Hari ni pakai selipar ke pakai kasut? Sebab pakai selipar. Sebab kasut tak jumpa nak cari. Tengok-tengok dah lewat kan tak jumpa cari. Maka apa yang ada pakai? Sebab tidak kita kerana Allah. Kita pakai selipar tu. Semua dapat pahala. Sebab apa? Kerana Allah. Itulah wali-wali Allah. Itulah kekasih-kekasih Allah. Oh, patutlah mereka dapat. Inilah yang kita kata namanya kekasih. Ya, engkau tahu tak wahai kekasih, setiap kedipan mataku adalah untukmu. Setiap denyutan jantungku adalah keranamu. Tidak ada patah-patah bicaraku kecuali untuk menghiburkanmu. Betul? Gitu. Jadi, tapi kita tak. Kita kejap kerana kita, kejap kerana suami, kejap kerana isteri, kejap kerana anak, kejap kerana dunia, kejap kerana surga. Mana kerana Allah? Mana? Di sebalik menyebut Allah itu pun ada sebaliknya lagi. Usalli fardhu maghrib lillah. Lillah ke lil syurga? Cuba tanya elok-elok. Kenapa sembahyang? Ya kerana Allah lah. Nak masuk syurga tak? Nak. Mana berbelah bahagi? Wali-wali Allah. Sebab tu Rabi Atawah dia kata, wahai Allah, aku ni sembahyang. Bukan kerana aku nak masuk syurga. Dan bukan kerana aku takut pada neraka. Tengok bahasa dia. Dia telah meluahkan satu bahasa. Itulah hakikat dia sebagai hamba kepada Allah yang hidup dia dan mati dia
susah dia, senang dia, gembira dia, sedih dia, semua kerana Allah. Maka aku bersungguh-sungguh ni, ya, 300 rakaat satu malam, tahu. Rabi'atul Adawiyah. Perempuan. Macam mana kita lelaki? Malu kita, tuan-tuan. Sama dah saya pun. Tapi aku sembahyang ni bukan kerana aku nak masuk syurga. Dan bukan kerana aku takut kepada neraka. Aulia Allah sampai satu tahap dia kata, kalau seandainya engkau nak aku masuk neraka, kau letakkanlah aku saja di neraka. Bukan soal syurga, bukan soal neraka, tapi soal hidup ni. Tapi Allah, dia tak mungkin janji. Jangan risau. Allah ni kalau kita solat 2 rakaat, besar debu pun dia kira, takkanlah solat 2 rakaat lebih besar daripada dunia dan seisinya lah. Allah akan kira. Tapi yang hidup ni sebenarnya, itulah rahsia kehidupan kita dengan Allah. Kita belajar ni kan, kita dengan Allah. Jangan lagi kita dengan itu, tak. Kita belajar kita dengan Allah. Maka inilah tahap kita dengan Allah. Maka itu huruf pertama. Huruf kedua ialah B, huruf ba. Huruf ba, huruf B pula dah. Huruf ba. Huruf B itu lain. Apa khabar B? Ya? Itu lain cerita. Huruf ba. Ni ba tu B lah kan? Dah. Apa makna ba? Dengan. Jadi segala-segalanya ini dengan Allah. Jangan buat dengan diri kita, dengan cerdik kita, dengan pandai kita, dengan kuat kita, dengan kaya kita, dengan jangan. Semua dengan Allah. Maknanya kita kena faham macam mana? Aku tak akan mampu berdiri 2 rakaat kalau tidak dengan Allah. Dengan apa? Dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan bantuan Allah, dengan izin Allah. Maka kalau tuan-tuan sudah, orang panggil apa? Tenggelam dalam 2 huruf ni, tuan-tuan akan mendapat satu anugerah Allah yang dinamakan ma'rifatullah, mengenal Allah. Di saat itu Allah akan buka segala rahsia-rahsia. Alah, macam kita lah, bila mana kita dah rapat sangat dengan orang dan kita bagi kepercayaan pada orang, biasa kita akan bercakap rahsia kehidupan kita. Betul tak? Kita tak nak berkongsi rahsia. Tak nak ya? Itulah kita kata, hanya dengan orang tertentu. Dengan siapa orang itu? Dengan kekasih. Siapa kekasih itu? Suami lah kan? Itu pun tak berkongsi semua. Tak cukup kasih. Sama juga Allah. Allah ni sampai satu masa, dia telah memberi kepercayaan kepada kita. Maka dia akan buka segala rahsia dia. Itu wali-wali Allah tahu itu, tahu ini, tahu itu, tahu ini. Hatta dalam hati kita pun dia tahu. Dia tengok ni, dia tengok. Takut sebab tu, duduk dengan wali Allah ni, kita kena zikir Allah, Allah, Allah. Dia tengok. Ada satu kata-kata saya pernah baca, iza kunta ma'al awliya, kalau kamu duduk dengan para awliya, fahfaz qalbak, jaga hati kamu. Bagaimana nak jaga hati? Allah, Allah, Allah. Kalau perempuan duduk cakap, bahkan duduk kata kat dia, memang dia tahu. Saya cuba kadang-kadang kita tanya soalan, jangan tanya kat saya. Kita tanya, ni, nanti nak test, ustaz ni tahu tak? Dia pun tanya, ustaz ni tak jawab-jawab. Ayalah. Ya, tapi kalau tanya Habib Omar, cuba tanya Habib-Habib tertentu dalam hati dia, memang dia boleh jawab. Sebab dia tahu. Bila mana kita yakin bahawa dia sudah memang betul-betul tahu, akhir sekali kita zikir. Kalau kita cakap apa-apa, memang dia tahu. Tapi wali-wali ni dia tak bongkar. Dia tak kata, tadi kenapa cakap dalam hati tu kenapa? Dia tak kata macam tu. Itu rahsia dia dengan Tuhan. Sebab Allah, dia tak akan buka rahsia dia kepada orang yang boleh jaga rahsia. Tu Allah tahu. Itu salah satunya lah. Jadi, ulang lagi sekali ya. Tolong ingat, hidup ni ada 2 huruf saja. Kalau nak jadi kekasih Allah. Pertama huruf lam, yang kedua huruf ba. Ataupun kalau nak guna huruf ba dulu pun boleh, huruf lam kemudian pun boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita baca surah Fatihah, huruf pertama ialah huruf ba. Dalam ayat pertama, Bismillah. Huruf kedua, dalam ayat kedua, Alhamdulillah. Maka tolong minta doa, ya Allah, selepas daripada ini, ya Allah, Engkau jaga hati aku, ya Allah. Engkau hidupkan hati aku dengan 2 huruf, ya Allah. Hidup denganmu dan hidup kerana-Mu. Okey, muka surat 44. Iza lam yabqa alaika harakatun li nafsika kamuda yaqinuka. Iza, apabila, ataupun diterjemah jika, lam yabqa alaika, tiada tersisa ke atas kamu lagi, harakatun, akan sebarang pergerakan, li nafsika, untuk diri kamu sendiri. Ini pun bahasa tinggi. Ya.
jika tidak ada lagi tersisa terbaki dalam diri kita, dalam sebarang pergerakan kita untuk diri kita. Sekarang kita bergerak, apa lagi? Semua bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Itu yang dikatakan, jika tiada tersisa ke atas kamu lagi akan sebarang pergerakan untuk diri kamu sendiri. Tidak lagi. Segala kita bangun untuk Allah, duduk untuk Allah, berjalan untuk Allah, segala gerak-geri kita untuk Allah, semua untuk Allah. Okey ya? Kita memasak pun kerana Allah, walaupun nak bagi makan suami. Kita membasuh pun kerana Allah. Kita kemas rumah pun kerana Allah, walaupun nak supaya anak-anak selesa. Kan dah banyak kali duk sebut 5 kali, 5 waktu tu inna solati wa nusuki kan. Tapi ini sebenarnya masalah kita cakap yang kita sendiri pun tak faham. Ataupun kita bercakap yang kita tidak hayati benda tu. Ini yang gagalnya kita. Akhir sekali, tak ada apa-apa perubahan dalam hidup kita. Sama lah saya pun. Ya. Nak ke sana, nak ke sini, nak buat itu, nak buat ini, nak pergi itu, nak pergi ini, nak jumpa orang itu, nak jumpa orang ini, nak buat urusan-urusan ni, semua kerana peribadi kita. Tapi sampai waktu solat cakap kerana Allah. Tak berbohong kita dengan Allah. Betul ya? Inilah. Baik. Tapi kalau dah sampai tahap itu, kamu la yakinuka, maka sempurnalah keyakinanmu. Saat itu yakin kita benar-benar sempurna. Kerana kita buat sekadar-kadar untuk Allah, bukan untuk diri kita. Dan kita yakin bahawa yang kita buat ni adalah dari Allah. Adalah dengan Allah. Adalah kerana Allah. Maka ketika itu Allah tambah yakin kita. Baru kita faham macam mana nak berjalan menuju yakin. Yang kita kata ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin dan kamalul yakin tu. Ini salah satu cara dan kaedah. Baik, wa iza lam yabqa laka wujudun. Dan kita baca sekejap dulu. Ada nota kaki tak boleh payah. Wa iza lam yabqa laka, jika tidak tersisa bagimu wujudun, wujud diri sendiri indaka. Ini tahap yang kedua. Tahap pertama, gerak-geri kita tu semuanya bukan untuk diri kita tapi untuk Allah. Yang kedua bukan gerak-geri, wujud diri kita seluruhnya. Adanya diri kita seluruhnya bukan untuk diri kita. Tapi untuk apa? Untuk Allah. Kamu la tauhiduka, maka akan sempurnalah tauhidmu. Apa makna tauhid? Hanyalah Allah. Hanyalah Allah yang berkuasa, kita tak ada apa-apa. Hanyalah Allah yang kaya, kita tak ada apa-apa. Hanyalah Allah yang berilmu, kita tak ada apa-apa. Hanyalah Allah yang menggerakkan, menghidupkan, mematikan, memberi, mengurus, kita tak ada apa-apa. Ketika itu, tauhid kita sempurna. Ini tinggi ni puan-puan. Kita ni kitab tauhid yang paling last. Lepas ni puan-puan tak perlu lagi belajar kitab tauhid yang lain. Kenapa ketawa pula? Sebab tuan-tuan dan puan-puan dah jadi wali. Ni. Kalau puan-puan mampu beramal dengan apa yang kita bicara ni dan duduk pada tahap ini. Dah. Apa dia cakap? Yang atas tu, kamulah yakinuka, yakinmu sudah sempurna. Apa makna kamulah? Kamil. Apa dia? Kamalul yakin. Kamil. Ya. Kita bagi nama anak Kamil kan? Apa makna Kamil? Orang yang sempurna. Kamal, sama juga. Tapi Kamal ni kesempurnaan. Yakin. Jadi kalau kita belajar betul-betul di situ, maka sempurna yang yakinmu. Dalam bahasa Arab, apa makna sempurna yakin? Ialah kamalul yakin. Kamalul yakin ni yang hanya ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebab tu ada setengah ulama kata tak akan ada orang biasa sampai ke tahap itu. Tapi kecuali yang diizin oleh Allah mungkin di kalangan wali-wali Allah. Wali. Dulunya nabi-nabi dan rasul-rasul. Selepas itu tak ada lagi sampai ke tahap itu kecuali wali-wali Allah. Itu pun tidak sampai ke makam nabi dan rasul, jangan salah faham ni ya. Itu. Yang kedua pula, kamu dah tauhiduka. Sempurnalah tauhidmu. Kata dah sempurna tauhid, nak belajar kitab tauhid apa lagi? Sempurna di sini bukan sempurna pada teori. Sempurna pada kehidupan kita dan mati kita dah seluruhnya. Itu yang dikatakan kamu dah yakinuka. Okey, boleh insya-Allah ya. Lepas tu saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, inilah kitab tauhid yang kemuncak. Tak ada lagi bahasan. Tapi kalau nak tambah ilmu, belajar jangan berhenti. Mungkin lepas belajar tu ada ilmu lain, ilmu lain. Sebab hidup ni selagi mana tak meninggal dunia, belajar. Kenapa? Kerana dalam mengenal Allah dia tak ada batas.
Sebab tu wali Allah tu pun dia ada maqam dia. Ya. Ada sampai ke tahap dinamakan Sultanul Aulia. Ketua kepada para wali kerana maqam dia lebih tinggi pada yang lain. Macam ni lah, macam guru kan. Ulama dulu, ramai ulama-ulama ni. Tapi ada seorang dipanggil imam atau Sultanul Ulama. Apa makna sultan atau imam? Dia ketua kepada ulama pada zaman dia. Ilmu dia luas. Sama juga wali. Wali ni ada zaman dia. Pada zaman dia adalah ketua para aulia, para wali. Okay? Maka ada maqam dia. Kenapa? Kerana mengenal Allah ni dia tak ada batas. Dia tak ada batas dalam mengenal Allah. Baik, kita baca nota kaki di situ. Kita masa lagi okey lagi ya. Sampai 10.30 ya. Okey, baik. Apa maksud dua rangkap yang kita baca yang atas tu, yang bawah tu? Iaitu jika kamu tidak lagi merasakan wujud diri kamu adalah wujud yang mustaqil. Apa makna wujud yang mustaqil? Wujud yang terasing daripada Allah. Maksud begini tuan-tuan. Berapa ramai orang di saat Allah cipta dia dan Allah bagi dia hidup dan Allah bagi dia apa? Rezeki, harta, ilmu, kepandaian. Akhir sekali ketika itu bahaya. Bahaya di saat dia merasakan bahawa kepandaian dia itu adalah dari diri dia. Kecerdikan itu adalah dari diri dia. Kekayaan itu adalah daripada diri dia, usaha dia. Ketika itu memang bahaya. Kenapa? Dia telah mengasingkan diri dengan Tuhan. Sedangkan diri dia tak pernah satu saat, satu waktu, satu kelipan mata, satu denyutan jantung, saya selalu suka ulang supaya kita faham apa yang sedang berlaku di dalam diri kita ni. Jantung kita berdenyut. Mata kita berkelip. Kita hembus nafas kerana kita tarik nafas. Tak ada satu pun saat, di mana pun, keadaan apa pun, kita terasing dari Allah. Tak ada. Ya? Tak ada satu. Boleh? Jadi di saat kita merasakan bahawa pandai kita sebab kita rajin, kita cerdik, saya ni ustaz dapat, ni sebab saya rajin ustaz. Saya membaca, saya tak tidur. Saya. Ni ustaz saya ni, alhamdulillah rezeki yang banyak ni. Oh, saya usaha ustaz, tak tidur malam saya ustaz. Betul lumung saya siang malam pagi petang. Inilah hasil yang saya. Ini bahaya. Iyalah. Saya tu bahasa Melayu. Aku pun bahasa Melayu. Tapi kita kadang sebut saya ni okey sikit kan. Keakuan diri. Aku. Yang selalu kita sebut bahasa Arabnya ana. Ni air lah ni. Air lah ni. Kalau tak ada air tak jadi ni. You ingat. Kalau air tak ada, you tak boleh buat apa-apa. Sedap dia cakap. You tahu yang you berjaya ni, air yang bantu you tahu. Memang ni apa ni? Syirik. Syirik yang tersembunyi. Ini bahaya. You kena ingat kalau you air tak bantu, you ingat, you jadi apa sekarang ni? You merempak lah. Tengok. Dia cakap. Dia cakap tu kat siapa? Kat suami dia. Ya. You kena ingat dulu, I yang nak kat you dulu. Kalau I tak kahwin dengan you tak tahu jadi apa. Seronok cakap kat orang. Yang dia cakap tu suami dia. Betul. Kan suami dia kan tak tahu apa. Dia pun ambil. Kemudian dia didik, bimbing, jadi suami jadi ahli perniagaan yang berjaya kan. Alah, takkan tak tahu. Kemudian suami dia pun mulalah. Dah mula apa? Suami dia pun dah mula dah. Dia kan dah pandai berniaga. Pandailah yang lain-lain. Dia pun terasa hati. Dia terasa hati. You kena ingat. You berjaya dulu. I yang buat you berjaya. Yang ni habis kita dengan Tuhan. Kita dengan orang boleh. Kita dengan Allah tak ada. Sebab apa? Masih kita mengasingkan diri kita. Sebenarnya tak ada satu pun daripada diri kita. Mana bukti? Diri kita pun bukan daripada diri kita yang mengadakan kita. Diri kita hidup betul kan? Bukan kita yang hidupkan. Betul tak? Pertama ada. Yang kedua hidup. Baru boleh bergerak. Kalau ada tak hidup, tak boleh bergerak, mati. Kalau tak ada awal-awal, tak boleh cakap lah apa-apa. Jadi sekarang ni tahu tak, kita sekarang ni ada. Siapa yang ada kan? Allah. Selepas ada hidup. Siapa yang hidupkan? Ya ke? Sebab makan. Saya sebab makan lah ni hidup ni. Ya. Yang makan pun mati. Maka hidup ni Allah. Kalau dah ada dan hidup dari Allah, maka seluruhnya ini adalah dari Allah. Tak ada dari kita. Kalau hidup berkelip, kalau hidup bernyawa, kalau hidup bergerak, berjalan, kalau hidup tidur, kalau hidup bangun, kalau hidup makan, semua tu adalah dari Allah. Sebab itulah jika kamu tidak lagi merasakan wujud diri kamu
adalah wujud yang mustakil. Dia tidak lagi rasa macam tu. Semuanya ada kaitan dengan Allah dan semuanya adalah dari Allah, semua kurniaan Allah. Maka dia kata apa? Tetapi menyaksikan hakikat bahawa wujudmu adalah wujud yang muqayyad. Apa makna muqayyad? Yang terikat. Ia menyaksikan dengan hati kita bahawa wujud kita, adanya kita ini terikat dengan apa? Terikat dengan Allah. Dia yang adakan, dia yang hidupkan, dia yang menggerakkan, dia yang segala-galanya dia, yang mana hakikat wujudmu adalah milik Allah. Bahkan seluruh hidup ini, keluarga kita, anak isteri kita, harta kita, ilmu kita, apa yang kita miliki, semua adalah milik Allah. Macam mana? Tak ada satu pun. Sebab tu kalau boleh kita didik diri kita. Oh, baru beli ya? Alhamdulillah. 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 Terus puji Allah. Cantiklah pasu ni. Ini saya yang beli ni. Titik peluh saya ni. Contoh. Tak adalah. Yalah, bukan pasu biasa lah. Pasu daripada China. Kau pasu beli dekat tu. Tak apa lah kan. Pasu. Saya ni. Tak, jangan ya. Milik Allah. Hatta anak milik Allah, suami milik Allah, isteri milik Allah, harta milik Allah, segala milik Allah. Yang rasa kita yang memiliki. Kenapa? Diri kita pun bukan milik kita. Kalau diri kita bukan milik kita, mana mungkin kita memiliki yang lain-lain. Puan-puan, yang paling kita nak memiliki adalah diri kita lah. Biar jadi milik kita. Yang lain tak apalah milik siapa pun. Tapi diri kita pun bukan milik kita. Maka yang kita miliki itu bukan milik kita lah. Kita masuk diri kita. Milik siapa? Milik Allah. Sebab tu jangan buat suami macam milik diri sendiri. Apa pula ni ustaz ni? Tiba-tiba ni. Betul saya cakap ni. Bahaya. Ustaz ni ada agenda ni ustaz ni. Ada agenda ni. Dia cakap-cakap zap dia masukkan agenda. Tak adalah, itu hakikat lah puan-puan. Ya. Biarkan dia. Doa je kebaikan untuk dia. Ya. Tak kuat. Tak kuat kalau bergantung dengan diri sendiri. Yang ni yang kita sedang bincang ni. Puan-puan akan lemah dan tak akan mungkin kuat selama-lama selagi mana puan-puan bergantung dengan diri puan-puan sendiri. Yang ni yang kita sedang bicara ni. Cantik akak sebut tu. Tak kuat. Yalah, siapa yang kuat? Allah saja yang kuat. Maka sandarkan diri yang lemah ini kepada yang maha kuat. Jangan sandarkan diri ini kepada yang lemah. Jadi kita dah tak kuat, kita duk pegang ke suami, gantung dengan suami. Suami pun lemah pada kita lagi. Betul. Puan-puan ingat orang lelaki ni kuat ke? Puan-puan, kalau puan-puan belajar betul-betul ya, orang perempuan lagi kuat daripada orang lelaki. Itu hakikat. Orang lelaki ni cakap macam betul. Cakap aja, wah, cakap kuat. Betul puan-puan. Ustaz tahu mana-mana? Saya tahu dah sebab saya lelaki. Betul. Betul tuan ya? Oh. Cuma orang lelaki ni action lah. Orang lelaki kan? Orang lelaki. Takkan tak tahu orang lelaki. Oh. Ego tu bak yang lain satu hal. Ego tu satu hal. Action tu action. Oh. Betul. Allahu Rabbi. Saya suka dengar ni. Dengar Dr. Asiah ke? Asiah Dahlan ke? Yang Indonesia tu. Aisyah Dahlan. Dia pakar dalam bidang orang lelaki dan orang perempuan ni. Ya. Masa saya di Indonesia tu pergi ada prof saya bagi tahu kalau nak ni tolong rujuk Dr. Aisyah Dahlan. Cuba perempuan tengok. Weh, memang hebatlah ilmu dia. Dia ada perkhususan dia dalam bidang itu kan. Dia bagi ceramah-ceramah. Perempuan dengar ceramah dia. Ya. Kita ni stres, kadang-kadang kita ni stres. Kenapa stres? Sebab kita duduk sibuk dengan orang. Orang tu siapa? Suami. Betul. Saya dengar, betul juga. Lepas tu, suami ni pula, kadang-kadang, itu yang kita kata, kadang-kadang kita layan perasaan. Suami tak nak bercakap dengan kita. Kita kata, tu adalah orang lain lah tu. Dengan saya tak nak cakap. Ini masalah orang perempuan. Suami orang lelaki ni, paling banyak dia bercakap 7,000 hingga 9,000 perkataan satu hari. Habis tu, sebab tu kadang-kadang, saya dengar dia cakap apa. Bila mana habis perkataan kita, tuan-tuan ya, tambah-tambah ustaz ni berapa ribu dah nak habis ni perkataan ni. Jadi balik rumah, isteri tanya apa khabar? Nak minum? Okeylah. Nak minum apa? Apa-apalah. Terasalah isteri kan dah tak kot yang tu tak boleh nak cakap. Kalau nak teh-teh lah, kopi-kopi lah.
Bagi tahu lah mudah nak buat. Tapi orang lelaki ni dia ada tahap dia habis perkataan dia. Paling banyak 9,000. Orang perempuan paling sedikit 16,000 perkataan. Paling banyak 24,000 satu hari. Orang perempuan, oh kata macam tu rupanya. Jadi orang perempuan kalau dia tak habiskan perkataan dia 16,000, paling-paling kurang, malam dia tidur tak lena. Ini kajian. Kita tak kaji, itu ilmu dia. Jadi sebab tu puan-puan, tuan-tuan, kadang-kadang orang perempuan ni dia banyak cakap, kita dengar je. Ayo, okey baik. Okeylah. Ayo. Dia cakap apa? Itu orang perempuan. Tapi kenapa? Kerana perasaan dia banyak sangat, maka biar dia luahkan. Tapi rosaknya orang perempuan kerana perasaan. Ni tolong ingat ya. Dia rasa pelik-pelik. Suami tak ada apa-apa pun dia rasa itu. Suami tak ada apa. Suami tak nak bercakap dengan dia pun dia rasa dah suami dah benci kat dia. Tu you tu dah benci lah kat I tu. Tak nak bercakap dengan I. Lah suami tu dah banyak bercakap dah hari ni. Teruskan ya. Okeylah 5 minit lagi ni habiskan yang ni. Nanti tak sempat habis. Allah boleh faham insya-Allah ya. Kita ni milik Allah. Maka di saat kita milik Allah, maka segala-gala hidup dan mati ni untuk Allah. Lalu kamu meneruskan hidup kerananya, kerana Allah, dan dengannya, dengan Allah, maka sempurnalah tauhidmu. Oleh itu, kemuncak tauhid adalah kamu menyaksikan bahawa tiada yang bersifat dengan wujud yang tersendiri dan memiliki wujud secara hakiki melainkan Allah. Di saat apa kemuncak tauhid? Yang wujud dengan sebenar-benar wujud, yang tidak ada kaitan dengan yang lain, yang wujud secara hakiki hanyalah Allah. Maka hidup ini hanya Allah. Sebab tu ada ulama kata lagi apa lagi? Kemuncak tauhid ialah diam. Kerana segala-gala adalah dari Allah, segala-gala kembali kepada Dia. Diam. Maka segala apa yang berlaku, diam. Bawa kembali kepada Allah. Boleh? Insya Allah, dengan izin Allah. Diam. Apa yang berlaku ni diam. Itulah. Allah. Inilah maksud golongan sufi. Yang ni, kalau kita nak belajar, mungkin lepas ni kita belajar kitab sufi, kitab tasawuf, yang akan bawa kita dalam lautan ilmu yang lebih luas dalam bab ni. Ini maksud golongan sufi bahawa tiada yang wujud melainkan Allah. Ini bukan sebagaimana difahami oleh orang-orang yang jahil dengan istilah kaum bahawa golongan sufi menafikan kewujudan selain Allah atau menetapkan semua makhluk adalah diri Allah. Ini ada orang jahil dia salah faham. Okey, orang sufi dia kata apa? Sebenar-benar wujud, hanya yang ada hanyalah Allah. Selain Allah tak ada. Maka orang jahil salah faham. Kalau macam tu semua Allah lah. Tengok. Tidak. Maksudnya yang sebenar-benar ada, yang adanya Allah ada yang secara hakiki, yang tidak terkait dengan yang lain, hanyalah Allah. Adanya kita kerana ada dicipta oleh Allah. Adanya kita milik Allah. Adanya kita diurus oleh Allah. Maknanya ada kita bukan sebenar-benar ada. Bergantung dengan Allah. Itulah maksud sebenarnya. Bukan kata semua ni tak ada, yang ada hanya Allah. Kalau macam tu kita semua ni, tengok orang jahil, dia macam tu lah. Sebab tu Imam Syafi'i kata, aku ni kalau berdebat dengan orang alim, insya-Allah boleh menang. Tapi kalau berdebat dengan orang jahil, takkan mungkin menang. Orang jahil. Sebab tu kita jangan layan. Jangan layan orang jahil. Akhir sekali. Apa yang dimaksudkan oleh golongan sufi yang muhakkikin adalah tiada yang bersifat wujud yang tersendiri. Yang mana wujud lizatihi. Tu kalau kita belajar tauhid, wujud Allah, wujud yang lizatihi, secara dirinya dan milik dirinya. Melainkan Allah. Tidak ada yang wujud tu milik dirinya adalah Allah. Wujud kita bukan milik diri kita, wujud kita adalah milik Allah. Boleh ya? Adapun kewujudan makhluk, maka ia adalah milik Allah yang Maha Pencipta. Dan sentiasa bergantung kewujudannya kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi hidup ni tak ada setiap saat, setiap waktu, kecuali semuanya kita bergantung dengan Tuhan. Kalau kita tanya soalan, kalau begitulah hakikatnya, kenapa kita lupa Tuhan? Kenapa kita lupa Allah? Hatta dalam solat pun kita lupa. Maknanya dahsyat kita ni. Allah segala-gala Allah buat kepada kita. Dengan menggerakkan kita, menghidupkan kita, segala-galanya.
Allah buat untuk kita. Tiba-tiba kita dalam solat, dalam rukuk, dalam sujud pun kita lupa Allah. Apa masalah kita sebenarnya? Inilah masalahnya yang kita sudah selesaikan. Satunya sudut ilmu. Kita rasa kita sudah berilmu, rupanya belum berilmu. Kerana ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah di saat kita sudah menjadi hamba kepada Allah. Itu orang berilmu. Kalau orang yang berilmu katanya, tapi masih merasakan diri itu segala-galanya, dia jahil. Dia masih jahil. Gitu ni. Dia dengan gelar apa dia ni? Macam-macam gelar dia ni. Tapi dalam masa yang sama dia rasa diri dia. Aku pandai. Aku alim. Aku pakar. Ramai di luar sana. Ya. Aku doktor. Nak debat dengan aku, ada doktor? Dia tanya, awak nak debat dengan saya kan? Awak ada doktor? Awak nak tegur saya? Awak belajar mana dulu? Ini takabur. Awak nak tegur saya kan? Ada seorang tu dia jadi imam. Kita tegur. Baca salah, tegur. Saya dah 20 tahun jadi imam. Tengok. Saya dah 20 tahun jadi imam. Nak tegur saya? Iyalah, kalau salah kena tegur lah. Tapi takabur. Kerana apa saya? Okey, setakat dulu dah habis masa ya. Kita lalu untuk ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya. Nak tolak pendapat. Ya. Okey. Katanya, kalau kita nak tolak satu pendapat, kalau semua tu dari Allah, kenapa kita berdosa? Okey. Begini. Dia ada syariat, dia ada hakikat. Yang tu. Yang kita belajar tadi, hakikat. Tapi hakikat itu adalah batin kepada syariat. Maka syariat itu adalah zahir. Hakikat itu adalah batin. Maka hidup ni tak akan mungkin terlepas daripada syariat. Maka hidup ni ada dosa, ada pahala. Di atas apa? Di atas pilihan kita. Usaha dan ikhtiar kita. Itulah. Jadi kita berdosa atas nama ikhtiar kita. Allah kata jangan apa? Jangan mengumpat. Jadi tapi kita usaha mengumpat. Telefon kat kawan. Free ke petang ni? Kenapa? Saya nak pergi rumah lah. Ada cerita best lah. Datang. Jangan lepas asar. Lepas zuhur pun boleh. Yang kawan tu pula. Maka dia pun drive kereta semua. Tahu dia pergi mana mengumpat. Daripada Shah Alam dia pergi Seremban. Itu usaha dan ikhtiar dia. Sedangkan Allah sudah mengatakan pada syariatnya adalah hukumnya adalah haram mengumpat. Di situlah dosa dia. Jauh mengumpat baru best jauh-jauh. Okey, dah setakat tu dahulu insya-Allah ya. Boleh faham akak ya? Okey, baik. Mohon doa bersama kata Puan Rabiah. Yuk Ahmad yang diuji sakit kanser yang agak serius. Jemaah yang tetap istiqamah di masjid kita dan kuliah kita. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha ya Allah min jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil 'alaiha ya Allah ala Puan Rabiah ya Allah dawa'an min dawaik wa shifa'an min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra Puan Rabiah ya Allah fatabra Puan Rabiah ya Allah fatabra Puan Rabiah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardaha ya Allah wa sahih ajsadaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka katsirun ya Wahhab fahab laha shifaan ya Wahhab fahab laha rahmatan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berdoa khusus kepada Puan Rabiah ya Allah. Kau turunkanlah kepada beliau ya Allah kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah. Penawar daripada penawar-Mu ya Allah. Kasih sayang daripada kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmat daripada rahmat-Mu ya Allah.
keberkatan daripada keberkatan-Mu ya Allah, sehingga menyembuhkan Puan Rabi'ah ya Allah. Sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang orang meminta dengan kami akan kami mendoakan untuk beliau ya Allah. Kami tidak memiliki segala-galanya ya Allah. Di sisi Engkaulah kesembuhan ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. Di sisi Engkaulah ubat-ubatan ya Allah, berilah kepadanya ubat-ubatan yang menyembuhkan penyakit beliau ya Allah. Dan kami berdoa juga kepada diri-diri kami ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, sihatkanlah jiwa-jiwa kami ya Allah, sihatkanlah hati kami kalau hati kami ada penyakit ya Allah. Letakkanlah dalam hati kami keyakinan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Letakkanlah dalam hati kami kesempurnaan tauhid hanya kepadamu ya Allah. Sedar dan insafkanlah diri kami bahawa kami adalah milikmu ya Allah, dan segala-gala hidup kami adalah untukmu dan keranamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.